وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kita telah habis 10 perkara yang makruh. Di dalam sembahyang kita yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Mandili dalam kitabnya Anak Kunci Surga. Pagi ini dia sebut tajuk yang lain, iaitu tempat makruh kita semaya. Adapun tempat yang makruh semaya, kata dia yang pertama iaitu di tengah jalan raya yang orang lalu padanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi nombor 1 makruh kita semaya tepat jalan raya. Makna jalan raya yakni laluan orang. Tak nanti ke jalan raya kita masuk masjid sekalipun, Allahumma salli ala Muhammad, makruh semaya di muka pintu. Misal orang duk lalu tu pergi maya situ, tak boleh. Makruh. Ni ramai pelajar ni suka semaya tepi, tak boleh. Makruh orang nak lalu pergi mari, semaya tengah ni. Jadi makruh kita semaya tempat orang lalu. Kena semaya di dalam masjid, kecuali penuh, maka itu tak jadi makruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak orang kita ni perangai kalau pergi masjid dia pergi semaya muka pintu. Orang nak masuk dia duduk maya, orang nak tubik pun dia duduk maya. Tak boleh ganggu orang tu, makruh pergi semaya tempat tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, makruh sembahyang di tempat orang mandi air panah. Makruh kita pergi sembahyang situ. Jadi tempat kolam panah tu makruh. Adapun dia buat khusus tempat sembahyang tak apa. Tu. Tempat kita ni hok dekatnya kolam air panah di Labok. Dia buat surah, buat comel tempat pergi semaya di surah tu tidak makruh. Hok makruh ni ialah di kolam tu betul. Tempat orang duduk mandi tu kita pergi apa sajadah semaya situ. Orang duduk mandi itu makruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di Terengganu ada juga masyhur tempat mandi air panah di Kapolah, di Jetih tu masuk dalam hulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi makruh
Makna makruh yakni tak ada pahala semaya tempat tu. Itu makna makruh. Jadi moleknya kita kena pelari, jangan pergi semaya tempat orang duduk mandi tu di kolam air panah tu, kecuali tempat khusus yang dia buat di surau, di hotel dan sebagainya. Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga, makruh semayan tempat orang buat najis, semaya dalam jambe. Misal kata jambe tu dia ada tempat nak masuk jambe tu, tempat letak selipar ke apa, kita pergi semaya situ, makruh. Contoh kita kata tu jambe tu, kita pergi semaya bawah tu, Pak Mozaik letak selipar tu, makruh. Tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tua-tua kalau pergi Mekah, Allahumma salli ala Muhammad, ramainya manusia musim haji ataupun 10 akhir Ramadan, sehingga juta-juta orang semaya tu terpaksa, sehingga kadang-kadang lorong nak pergi tandah tu dah penuh juga orang semaya. Tu lain cerita. Ni tak ada kita pisah nak pergi semaya di situ, itu hukumnya makruh. Sedangkan tempat lain ada lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ada setengah masjid tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, jambe dia cuci sehingga kadang-kadang orang nak pergi jambe tu boleh semaya atas masjid. Setengah masjid tu boleh tidur nah, bersihnya jambe ni penting adik kakak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Sebab tu kalau masjid, setengah masjid ni orang nak berak nak kecil pintu pun tak ada. Kita pergi setengah masjid tu nyelok pun tak ada, kena tahan dengan tangan duk berak sebelah, nunginyo ke tolak, nunginyo dia jambe. Tu setengah masjid tu sandang apa tu. Allahu akbar. Kena pakai beki lah. Kalau masjid ada punah, kena ambil cara ke panggil. Allahu Rabbi. Setengah pondok kita pergi melawak di Thailand, mana tempat-tempat setengah tu do'ihnya jambe tu selok dengan kain nak berak jambe, selok dengan kain gitu. Kau atas tak ada bumbu, ke tepi lubang, setengah tu berak pakai tunggil gitu lah. Nak rayaknya tak jaga kita ni. Jadi kita kena ambil berak walaupun tempat kecil, tempat berak, supaya bersih tu adalah tanda iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadhafatu minal iman. Bersih tu juga alamat orang tu ada iman, sebahagian iman. Nak cari orang yang ada iman, dia tu suka pada benda bersih. Tu pakaian kita buat semaya kena bersih, kereta kita naik bersih, motor kita, rumah kita, bilik pak kita tidur pun, hatta kita nak kecil berak rumah kita jambe pun kena bersih. Itu ajaran agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah tu comel, dia suka pada perkara yang comel. Jadi kita kena jaga kebersihan rumah kita, kereta kita, tempat kita duduk, hatta tempat kita nak kecil nak berak sekalipun, supaya cuci. Dia cuci itu menyebabkan syaitan lari, syaitan tak suka. Kerana syaitan ni dia suka tempat cemar. Sebab tu Nabi sebut makruh orang masuk dia jambe lama, sebab jambe-jambe tu Nabi bagi tahu rumah syaitan. Tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan makruh semayan di dalam gereja Kristian atau Yahudi, atau ketik-ketik tok ca pergi semaya, makruh. Semaya sah tapi makruh.
Nah tu, kecuali tak ada tempat lain. Nah, kita pergi melawat ke pergi ziarah tempat dia. Tak nak tubik lari semaya di masjid. Kita nak tarik perhatian tu supaya dia tu masuk Islam. Lagu mana nak buat, maka kita tunjuk semaya hak Nabi kita ajar lagu ni cara semayanya, yang insya-Allah dia tengok akhirnya dia nak masuk Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana almarhum tok guru kita ni Aziz waktu jadi menteri besar di Kelantan ini. Kelantan ni banyak agama lain. Ada Sia, ada Cina, ada India. Hari perayaan mereka tu tok guru pergi melawat. Ketik tu, ketik ni, tempat tu, tempat ni, dia semaya di situ untuk tarik perhatian orang yang bukan Islam supaya tengok inilah semaya yang diajar oleh Nabi yang mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kadang-kadang hamba sendiri di Thailand dia melawat tempat-tempat agama lain, Sia, Tokcha dan sebagainya. Kita semaya supaya orang yang tidak Islam tengok, supaya akhirnya dia rasa ingin nak memeluk agama Allah yang suci ini. Tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan makruh sembahyang di kandai unta atau lembu atau kambing dan sebagainya. Sembahyang dalam kandai, dia minat doa ke lembu, dia sembahyang dengan lembu. Misalnya dia minat doa kambing, dia sembahyang pak kambing, makruh. Tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kecuali tempat suku danga wakah dia cuci dan dia semaya situ, itu tidak makruh. Tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada riwayat menceritakan bahawa Nabi ini ada unta yang Nabi sayang sekali. Begitu juga ada riwayat Nabi ada kuda yang Nabi paling sayang yang dihadiah oleh sahabat yang kaya, iaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang yang paling kaya di kalangan sahabat ialah Abdurrahman bin Auf. Mengikut riwayat dia ada 400 ekor unta, 400 ekor kuda yang mana diguna untuk peperangan. Bila bunyi Nabi nak pergi perang mana, dia sedekah, dia khairat, dia wakafkan semua unta kuda dia tu untuk diguna oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersama Nabi SAW dalam semua peperangan. Akhirnya beliau ini didoa oleh Nabi SAW, walaupun dia kaya, rezeki yang banyak, tapi namanya didoa daripada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Itu hebatnya Abdurrahman bin Auf. Kita ni kalau kaya kedekut pula, itu masalah. Nah, hak tak kaya kedekut dah, kaya lagi kedekut. Tu zakat tak tahu mana, sedekah tak tahu mana. Anak orang minta nak buat sejid pun berasa berat nak ui. Dia dah bila bunyi Nabi nak buat gapo pun, dia dulu lagi aku beri semua, ambil. Itulah cara yang diajar oleh Nabi kepada sahabat yang kaya, yang menyebabkan tak ada dunia, walaupun rupa tu rupa dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kalau bagi kita orang pinjam pakai selipar win apa pergi dah. Kalau selipar tak minta. Tu baru pinjam selipar, kalau pinjam kereta tak tahu lah kan. Tu nak ayat kita tu ada rasa sayang. Nah, makan nak tahu aku saya rela makan sore, tak apalah asal kenyang kita. Jadi orang yang ada sifat lagu tu dia panggil sifat yang kedekut. Orang sifat kedekut ni Nabi sebut semaya pun masuk neraka. Dan sebagaimana kita baca dah hadis sebelum daripada ni, orang kedekut ni dia baik cara mana pun masuk neraka tu. Allahu akbar. Tapi orang buat jahat kalau dia pemurah masuk surga. La ilaha illallah. Itu nak lebihnya pemurah.
Tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan seterusnya makruh sembahyang di atas kubur. Sembahyang atas kubur makruh. Ni kadang-kadang orang pergi sembahyang banyak tu dia tak ada sembahyang di rumah masjid. Dia pergi sembahyang atas kubur. Sah sembahyangnya tapi makruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada orang dia pergi sembahyang zuhur, sembahyang asar di kubur, makruh. Supaya orang nunggu kubur. Di Thailand banyak tok pakai tunggu kubur, ngaji Quran atas kubur. Orang dulu panggil tunggu kubur. Pak kita ni dulu ada lah ni jadi tak hidup. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tunggu kubur tu tak apa, baca Quran, berzikir, jangan pergi buah. Tapi makruh semaya atas kubur tu makruh. Jadi nak kita tunggu kubur tu tak ada masalah. Tapi waktu semaya di semaya lain. Semaya di masjid, semaya di surau. Jangan semaya di atas tanah perkuburan. Hukumnya makruh. Tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kecuali kubur tu yang para nabi, para alim ulama dalam masjid, itu tidak jadi makruh. Kerana keberkatan pula para nabi, para ulama, para wali. Kita tengok di Mesir, di mana-mana negeri yang banyak orang alim, tanah dalam masjid. Tu termasuk nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu nabi ni masjid suku dengan kubur dia, rumah dia tu. Tapi lah ni kerajaan Saudi ni dia buat sekali dah. Kubur tu duduk dalam masjid tu. Tu. Kalau tu pergi Mekah, Madinah boleh melawat 3 kubur. Sekali dengan Nabi kita Muhammad SAW. Duanya tua kedua-dua, iaitu Sina Abu Bakar, Sina Umar. Ya dulu rumah tu rumah Siti Aisyah sebelah masjid Nabi. Lah ni dia besar masjid tu, jadi duduk sekali dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia beri nama masjid tu Masjid Madinatul Munawwarah, ataupun dia beri Masjid An-Nabawi. Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kalau kita tanya sejarah Islam, masjid mana pertama Nabi buat atas dunia? Jawabnya Masjid Quba. Itu masjid mula-mula. Masjid Nabawi tu nombor 2 dah. Masjid yang pertama dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat ialah tanah 2 orang anak yatim. Tanah Masjid Quba tu adalah nama Sahlun wa Suhail, 2 beradik anak yatim mati mak ayah dia. Sayyidina Abu Bakar bayar pitih tanah tu, beli wakaf pada Nabi SAW. Akhirnya Nabi kita buat masjid yang pertama namanya Masjid Quba. Tu. Sebelum Masjid Nabawi tak ada lagi masa tu. Tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasanya tu pergi Madinah bila pergi umrah ke haji ke, tak sah tak akan bawa melawat. Salah satunya Masjid Quba. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, siapa dia ambil semaya lalu dia pergi semaya 2 rakaat Masjid Quba, pahalanya supaya buat umrah. Besar tak besar tu. Bahkan ada dalam riwayat setiap hari Sabtu Nabi kita selalu pergi semaya di Masjid Quba, walaupun Nabi duduk di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada hadis kalau tua-tua pergi di Masjid Quba tu, alhamdulillah, hamba pergi 9 kali dah Mekah ni. InsyaAllah nak pergi pula waktu dekat ni umrah. Nah, sekak Covid ni hamba tak pergi lagi. Pergi belum Covid hari tu. Jadi kalau tuan-tuan pergi Masjid Quba tu, naik muka pintu tu dia tulis dah hadis. Setiap hari Sabtu Nabi mari semaya di Masjid Quba. Ada hadis tulis situ. Tu. Sebab tu lah hari Sabtu ke somak orang pakat pergi semaya Masjid Quba. Kenapa? Kerana mengikut Nabi pergi pada hari Sabtu. Tu. Semaya di Masjid Quba. Tu. Sallallahu alaihi wasallam. Quba tu bukan nama masjid, Quba tu nama kampung. Tu. Masjid tu riwayat nama lain. Tu. Jadi sebelah Masjid Quba ni ada masjid lagi nama Masjid Dirar, tapi Allah perintah Nabi bakar masjid tu.
Kerana masjid tu dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik waktu di Madinah lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Allah perintah mereka, perintah Nabi pergi bakar masjid tu. Tu dia cerita ni panjang, disebut oleh Allah di dalam Quran. Masjid kalau tak kena buat, Allah suruh bakar tuan-tuan. Sebab asas masjid ni lah masjidun ussisa ala taqwa. Tujuan buat masjid ialah supaya mu takut pada Allah, bukan lawan Allah. Hari ni cuba tengok buat masjid, ramai orang buat masjid nak ngajar tak boleh. Ramai orang buat masjid besar-besar, comel orang semaya tak ada. Termasuk tu imam AJK pun tak pergi semaya masjid. Maka ini tanda kiamat yang akan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman mu akan tengok masjid banyak, orang semaya tak ada. Nabi raya tak usah kata orang tu imam tak pergi semaya tuan-tuan. AJK masjid 2-30 orang, hak ni benar hari, hak ni keceraian, hak ni kebersihan, dia diri tak pergi semaya. Nak ajak orang lain pergi semaya lagu mana? Ini tanda-tanda kiamat yang berlaku di zaman kita ini, yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengoklah ni, pergi mana-mana, situ masjid, sini masjid, hatu romok perutuh, wak bangun ni, wak masjid baru. Subuh kita 3 orang masjid. Tu cek tu Nabi kata kiamat. Dekat tu mu nak cek tanda kiamat, Nabi kata masjid banyak orang tak ada. Tu berlaku dah zaman kita ni. Tu ataupun masjid comel-comel orang nak ngajar tak boleh pula. Nak ngajar agama susah, kena ada tauliah agama, kena ada gotu, kena ada gani. Tapi kalau nak buat maksiat, luluh lalu. Nak joget boleh, nak menyanyi boleh, nak buat konsep panggil orang berjoget tungi punggung atas petah, tak apa tu. Tapi bila orang nak rakyat agama, ada selalu ujian, susah lalu. Ini tanda-tanda dunia kita nak kiamat. Tuan-tuan perhati molek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tujuan orang buat masjid nak suruh orang satu padu, mari semaya jemaah, mari ngaji agama, mari belajar agama, mari iktikaf, mari tidur, mari duduk. Masjid ni mari tidur pun boleh pahala. Tapi lah ni masjid orang lari tidur di masjid. Tuan-tuan perhati, ni bukan ajaran agama ni. Kita tengok masjid mana-mana dia kecil itu, tidak dibenarkan tidur di dalam masjid. Bodoh sungguh, tak mengaji. Tidur dalam masjid boleh pahala, dia lari orang tidur dalam masjid. Tu kerja orang panggil nak kiamat belaka tu. Hak Nabi raya alamat tu ada belaka. Cuba hati masjid mana-mana nama singgah tepi jalan. Setengah masjid dia kecil, tak boleh orang mayat jalan, kena mayat tangga kat mozaik ya untuk musafir. Itu semua tu ajaran Yahudi nak munuh orang Islam supaya jangan kenal masjid rumah Allah Taala. Tu masjid kita, pondok kita tak ada pintu, mu nak masuk bila 24 jam terbuka. Bagaimana masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam 24 jam hidup. Bagaimana masjid Haram di Mekah 24 jam hidup. Nak tidur, nak sembahyang, nak duduk, semua boleh pahala. Ni kita lari orang duduk dalam masjid, orang tidur. Tak boleh ni kita tutup dah masa ni. Kau cik mayat luar, ada orang hamba orang sembahyang di masjid. La ilaha illallah. Jangan buat lagu tu. Nah, setengah masjid ke amat tengok dia tulis dia larang tidur di dalam masjid. La ilah. Nabi raya orang mari tidur boleh pahala, sah kau orang mari sembahyang. Allahu akbar. Nak ayatnya munuh ajaran tu. Kecuali orang tu tidur cuma tu tidur tak khabar ingat, tak sipir, tak gapo, ngalio basi ingat gapo, tu cerita lain. Ada ni orang nak nyengel pun kita pergi hamba, maaf tak boleh tidur sini, tidur luar. Ki belih kau gapo dia pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi agama ni dia tidak lagu tu. Agama ni suruh buat masjid. La masjidun ussisa ala taqwa yauma an taquma fi. Allah sebut dalam Quran, tujuan didirikan masjid ialah supaya kamu takut pada Allah di dalam masjid, buat amal ibadat kepada Allah, supaya orang mengajar. Lah ni masjid banyak tuan-tuan tak mengajar. Kadang-kadang kita tanya AJK tu seminggu tu tak ada orang mengajar, semalam ni habuk. Berat.
Tujuan buat masjid ni supaya imarah, biar orang ngaji Quran, biar orang ngajar, biar orang boleh menuntut ilmu. Ni tak ada orang ngajar. Bukan. Bukan. Sebab tu masjid ni susah. Jangan ikut nak buat je. Jangan masjid ni jadi saksi depan Allah di akhirat. Membuat aku saja tak maya, tak ngajar. Nak jawab kena kita akhirat. Tu. Nak balas dengan diri kita pun tak dedah. So nak balas dengan benda lain. Diri kita ni jadi saksi atas diri kita tua-tua. Tu. Tangan kita, mata, kaki semua ni dipersoal jawab oleh Allah di hari akhirat. Tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan makruh semayan pada tempat penyembelihan. Wallahu alam. Ini kita baca dia ulang tulah, cuma dia ada tambah sikit-sikit dalam riwayat yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tajuk seterusnya sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Wallahu alam. Ini kita baca subuh esok pula bab sujud sahwi pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah perkara yang makruh dan tepat yang makruh. Kita semaya yang disebut oleh Tuhan kita anak kunci surga rahmatullah alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma aslih niyatina wa a'malana. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Arshil Majid ya Fa'ala lima yurid ya Hannan ya Mannan ya Rayyan ya Dayyan ya Badi'as samawati wal ard ya Fattah ya Razzaq. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, kaya kami dengan rezeki yang halal bukan rezeki yang haram. Ya Allah, cukup makan minum pakaian rumah tangga kami, masjid kami, apa hak kami nak buat hajat kami dengan rezeki yang halal, jangan masuk rezeki yang haram. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sekarang ni ngikut ceritanya musim banjir, musim tengkujuh, kami minta lindung daripada banjir tempat kami ni. Ya Allah, minta lindung daripada hujan ribut yang kuat kecuali hujan rahmat untuk kami. Ya Allah, lindung daripada kebakaran, kemalangan jalan raya pada diri kami, keluarga kami. Ya Allah, lindung kami, tempat kami daripada tanah runtuh, daripada banjir kilat, daripada apa saja segala bala bencana COVID. Ya Allah, penyakit. Ya Allah, zahir dan batin, lindung kepada kami semua. Ya Allah, ampun dosa kami, ibu bapa kami dan semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmati kami dan semua umat. Ya Allah, tutup keaiban keburukan kami dan semua umat. Ya Allah, di dunia dan di akhirat. Mudahkan segala urusan kami dan semua umat. Ya Allah, qabul hajat kami, selamat dunia dan akhirat, dapat pergi haji umrah tiap-tiap tahun sebelum kami meninggal dunia. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan kami waktu masuk ke dalam kubur tempat yang lebih mulia daripada kamu beri pada kami waktu hidup dunia ini. Ya Allah, jadikan kubur kami, kubur mak ayah keluarga kami semua taman daripada taman syurga. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.